Hai, selamat sejahtera. Baiklah, kali ini cikgu akan menerangkan tentang tajuk tingkatan 2 pendidikan moral iaitu unit 14 menangani konflik identiti diri, asas pembentukan personality. Jadi di dalam unit ini, pelajar-pelajar, kamu semua akan belajar tentang apakah itu definisi konflik identiti diri sebagai remaja. Yang kedua, faktor ataupun ciri-ciri yang akan mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Yang ketiga, apakah cara untuk mengatasi konflik identiti diri yang dihadapi oleh golongan remaja. Yang keempat, apakah kepentingan ataupun faedah menangani konflik identiti diri. Yang kelima, perasaan apabila berjaya menangani konflik identiti diri sebagai remaja. Dan akhir sekali, sudah pastilah kita akan dapat mengenal pasti apakah penyelesaian konflik identiti diri sebagai remaja mengikut cara yang betul. Jadi, apakah cadangan nilai yang bersesuaian dengan tajuk ini? Yang pertama, nilai rasional. Kemudian kita ada nilai harga diri. Seterusnya, nilai keberanian, nilai berdikari dan akhir sekali cadangan nilainya adalah nilai kejujuran. Berdasarkan konsep, kita kenal pasti dulu apakah maksud konflik identiti diri. So, di sini maksud yang tertera pada buku teks, maksud konflik identiti diri ni adalah di mana berlakunya perselisihan ataupun pertentangan dalam diri individu. Maknanya dalam diri kita ni, kita ada masalah mengenal pasti diri kita. Sama ada ia berlaku antara individu dengan individu lain dari segi idea, kepentingan, matlamat dan kehendak, ataupun akan berlaku di mana perselisihan dalam mengenal personaliti diri, kepribadian dan juga perwatakan, di mana konflik identiti diri ini akan terjadi apabila tiada keseimbangan dalam diri seseorang individu. Yang berikut ni adalah ciri-ciri individu yang mengalami konflik dan tidak mengalami konflik. So, kita lihat pada contoh gambar di sini, siapakah saya? Jadi, pada pelajar ini, kalau kita lihat gambar dia, wow, dia memegang kertas peperiksaan dan mendapat result ataupun keputusan A tambah, itu A plus. Cemerlanglah kira pelajar ni. Jadi, kita lihat dia mengenal pasti diri dia, dia merupakan seorang yang pandai menguruskan stres, seorang yang optimis ataupun bersungguh-sungguh, rajin, bercita-cita tinggi dan mempunyai wawasan, mempunyai matlamat dia nak capai apa dalam hidup dia. Manakala pada ini pula gambar seorang pelajar, mukanya masam, macam marah dan sebagainya, tak puas hati. Dia merupakan orang yang selalu tertekan, di mana dia tak suka dikongkong, tak suka buat kerja macam-macam, tak suka diarah, tidak suka mendengar nasihat, dapat teguran daripada guru, kerahkan ke ibu bapa ke dia tak nak dengar, dan dia mahukan kebebasan, tak boleh ada siapa yang mengawal hidup dia. Jadi, kalau kita lihat pada muka surat seterusnya, kita lihat di sini katanya peringkat remaja ni adalah merupakan fasa yang mencabar bagi seseorang individu, di mana pada peringkat inilah mereka akan membuat keputusan yang akan mempengaruhi masa hadapan. So, sekarang ni kamu adalah remaja. Cuba dengar kata ibu ayah, dengar kata guru, fikirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kamu mulai sekarang kamu tidak jaga tingkah laku dan perlakuan kamu, maka ia mungkin akan menjejaskan masa hadapan. Jadi di sinilah mereka ataupun remaja akan mula membayangkan persahabatan, alam percintaan dan juga alam pekerjaan. Jadi antara faktor yang akan mempengaruhi konflik
identiti sebagai seorang remaja ni adalah antara yang tertera di buku teks ini. Kita ada 6 perkara di sini. Yang pertama, di mana akan berlaku kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Maksudnya di sini, bila pelajar ni atau remaja ni kurang penghayatan agama, mereka akan mudah terlibat dengan masalah sosial yang boleh merosakkan diri masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mempunyai jati diri yang kuat. So, apa maksud dia? Apa yang berlaku pada isu di sini, pada faktor ini? Remaja yang tidak mempunyai jati diri dan pendirian kuat akan mudah terjerumus dengan konflik identiti diri. Kerana apa? Sebab gagal mengawal diri sendiri. Mereka tak ada ciri-ciri kekuatan dalam hidup tu untuk menapis, untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak elok atau perkara-perkara negatif dalam diri. Jadi mereka mudah terpengaruh, mudah terjerumus dengan isu-isu konflik identiti diri. Yang ketiga adalah perasaan ingin mencuba dan ingin tahu yang tinggi dalam diri. Jadi remaja ni dia semua nak cuba, semua dia nak buat. Jadi mereka ingin mencuba sesuatu yang baru sampailah boleh berlakunya pelanggaran etika dan norma hidup. Sampai nak cuba sangat perkara-perkara yang baru ni. Maksudnya nak cuba merokok lah, nak cuba memonteng lah dan macam-macam. Jadi semua ni akan mengakibatkan mereka melanggar perkara ataupun etika yang tidak elok. Seterusnya yang keempat, di mana faktor yang keempat ini adalah remaja akan selalu berasa tertekan. Kenapa tertekan? Bila tertekan ni apa yang akan berlaku? Mereka akan terdorong untuk melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan. Maknanya kita tak sangka bila dia terlalu stres, bila tertekan sangat, mereka boleh buat perkara-perkara yang tidak dijangka, yang tidak elok. Yang kelima, antara faktornya adalah puncanya daripada pengaruh rakan sebaya. Jadi pengaruh rakan sebaya ni akan menyebabkan remaja terpengaruh dengan orang-orang dan kawan-kawan di sekeliling kerana mereka tiada pegangan dan matlamat hidup yang jelas. Jadi sebab itulah sebaik-baiknya bila kita berkawan, kita pilihlah rakan-rakan yang baik, rakan-rakan yang positif. Bila kita berkawan dengan orang ataupun sahabat-sahabat yang negatif, sahabat-sahabat yang tidak baik, maka sahabat-sahabat ini bila buat perkara-perkara yang tidak baik, remaja ini juga akan mudah terpengaruh dan akan mudah mengikut perangai-perangai yang tidak baik itu. Dan akhir sekali sudah pastinya ia adalah daripada pengaruh media massa. Sebab apa? Remaja ni masing-masing kalau kita lihat sekarang dah gadget sendiri. Jadi mereka boleh search YouTube, baca berita-berita dan sebagainya. Jadi bila tengok drama ke apa ke, mereka mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh dengan drama atau filem, apa-apa yang berunsurkan keganasan. Sebab itulah mereka mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi zaman remaja ni adalah merupakan peringkat pembentukan identiti. Jadi di sinilah kita akan mula menjaga, membuat perkara-perkara yang baik untuk perancangan masa hadapan. Jadi berlakulah proses perkembangan dan perubahan dalam diri mereka. Jadi kamulah sebagai seorang remaja. Dari segi apa? Dari segi aspek pemikiran, apa yang kamu fikir, dari segi perasaan, mudi ke tak mudi ke, seronok ke, dan sebagainya, dan juga dari segi perlakuan ataupun dari segi perbuatan kamu. Jika kamu tidak dapat mengawal diri, jika remaja ni tak dapat kawal diri, remaja ni akan mudah terpengaruh untuk melakukan aktiviti yang tidak sihat dan juga tidak bermoral. Jadi yang penting, remaja semua perlu menerapkan nilai-nilai moral yang positif.
supaya apa? Dapat menangani konflik identiti diri. Jadi di bawah ni ada beberapa cara yang boleh diamalkan untuk mengatasi konflik diri. Yang pertama, cara untuk mengatasi konflik diri ni, yang pertama, eratkan hubungan kekeluargaan. Dalam rumah tu kita ada ibu, ayah, atuk, nenek, adik-beradik, rapatkan hubungan bersama mereka. Sebab apa? Sebab bila kita bersama-sama dengan ahli keluarga, kita akan rasa diri disayangi. Remaja akan rasa diri disayangi dan rasa diri diberi perhatian yang secukupnya. Jadi remaja akan cuba mengelakkan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Yang kedua, amalkanlah gaya hidup yang sihat dan juga positif. Jadi kita bila amalkan gaya hidup sihat, rajin bersenam dan sebagainya, meluangkan masa, melakukan aktiviti sukan, jadi kita akan dapat mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang negatif dan sudah pasti akan dapat mengatasi konflik identiti diri. Okey, yang ketiga, tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan adat dan budaya dalam masyarakat. Jadi kalau kita lihat dalam agama kita, dalam adat dan juga budaya masing-masing akan menerapkan nilai-nilai murni, nilai-nilai positif. Jadi ini sudah pastinya merupakan salah satu cara untuk mengatasi konflik identiti diri. Yang keempat, kita berkawanlah dengan individu yang positif. Sebab apa? Mereka ni, bila kita berkawan dengan orang yang baik-baik, kita pun juga akan melakukan perkara yang baik-baik. Yang kelima, berfikiran positif dalam menghadapi sebarang masalah. Jadi apa-apa masalah yang kamu hadapi, yang remaja hadapi, fikir secara positif dan cuba dapatkan idea untuk menangani masalah tersebut. Dan akhir sekali, yang keenam, selalulah mengamalkan dan menghayati ajaran agama. Berbalik kepada agama kita, tak kiralah agama Islam, agama Buddha, Kristian ataupun Hindu dan sebagainya. Setiap agama mengajar kita melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi bila kita hayati, kita lakukan apa yang dituntut oleh agama masing-masing, sudah pastinya kita akan dapat elakkan diri daripada perkara-perkara negatif dan dapatlah elakkan diri daripada konflik identiti diri masing-masing. Maka kita lihat zaman remaja ni adalah merupakan tahap hidup yang amat penting. Walaupun dalam diri kita ni, para remaja menghadapi pelbagai cabaran dari segi perubahan diri. Contohnya perubahan hormon lah. Yang perempuan mungkin masa ni lah akan mengalami kedatangan haid, manakala lelaki akan mula tubuh misai dan sebagainya. Dan seterusnya kita ada perubahan mental dari segi akal fikiran kita berfikir macam-macam, perubahan fizikal semakin tinggi dan sebagainya, perubahan tingkah laku dan juga pelbagai bentuk rintangan ataupun masalah yang dihadapi. Keupayaan remaja mengatasi cabaran tersebut akan menjadikan seseorang itu orang yang berjaya. Jadi pentinglah, penting untuk kita cuba atasi perkara-perkara ini dalam menghadapi pelbagai cabaran. Jadi apakah kepentingannya? Okey, ini yang kita nak lihat. Kepentingan menangani konflik identiti diri. Kepentingan ni maksudnya faedah. So apa faedah kita nak atasi? Kenapa kita nak atasi identiti diri ni? Kenapa kita nak atasi masalah konflik identiti diri ni? Jadi apa kepentingan dia? Apa faedah dia? Kenapa kita nak atasi benda ni? Yang pertama, sudah pastinya dapat mengeratkan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif. Yang ketiga, menikmati hidup yang lebih bahagia dan tenang. Yang keempat, memelihara imej dan maruah diri. Dan yang paling penting
akan disukai oleh orang lain. Tak ada siapa yang nak dibenci oleh orang lain sebab kita hidup dalam bermasyarakat. Kita nak semua orang di sekeliling kita suka berkawan dengan kita, seronok berkawan dengan kita dan kita perlukan kehidupan yang happy, yang ceria dalam diri. Jadi kesimpulannya pelajar, kalau kamu lihat di sini, konflik ni dia berlaku pada zaman remaja di mana ia merupakan satu pengalaman dan penerimaan ilmu baharu sebelum kamu menghadapi zaman dewasa. Jadi jika zaman remaja ni kita dapat pelbagai masalah kan, memang masa ni lah kita terima pelbagai isu, sebab itulah berlakunya konflik diri. Dan bila kita dapat atasi semua ni, kita dapat hadapi zaman dewasa dengan lebih baik. Jadi jika zaman remaja ni kamu membentuk identiti diri yang positif, okey, remaja-remaja ni sudah pastinya akan berjaya menjadi individu yang matang dan boleh menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Jadi oleh itu, semua remaja perlu menghayati dan mengamalkan nilai murni. So nilai murni seperti apa? Kalau ikut cadangan nilai itulah, okey. Nilai rasional, nilai berani, nilai berdikari, nilai jujur dalam membentuk individu yang berketerampilan, individu yang positif, individu yang berwibawa dan sebagainya. Setakat ini daripada saya untuk unit 14. Jadi kita akan jumpa pada video yang akan datang. Bye-bye.